Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat salam hari Sabtu. So hari ni dah hari Sabtu. Okey. So dah hujung minggu Hari ni dah hujung minggu. So semoga tuan-tuan semua kat rumah kan. So jemput sarapan di rumah masing-masing lah ya. Jemput sarapan di rumah masing-masing dan boleh dengar live saya ni. Dan jika ada rasanya ada manfaat daripada apa yang saya akan kongsikan ni, bolehlah di-sharekan live saya ni untuk jadi orang lain pun boleh dapat ilmu yang sama lah. Okay. So hari ni kita nak bincang-bincang, nak cerita-cerita. So siapa yang nak bersembang dengan saya boleh saja nanti post lah di boleh type komen. Okay. So kita nak cerita berkenaan dengan hidup ikut kemampuan ataupun hidup bawah kemampuan. So dia ada dua situasi kan. Kita ikut kemampuan dan kita boleh hidup bawah kemampuan. So mana yang penting, mana yang kita rasa selesa. So dua ni ada perbezaan dan ada kelebihan masing-masing lah. Jadi kita kena tahu mana yang kita perlu ikut sebenarnya. Okey. So kita pergi yang pertama, hidup ikut kemampuan. Maknanya kita hidup ikut pendapatan lah. Maknanya ni maknanya ikut kemampuan ataupun hidup ikut kemampuan ataupun hidup ikut dan bawah kemampuan ni, dia ikut pendapatan maknanya. So kalau hidup ikut kemampuan, maknanya kita berbelanja sama dengan kemampuan kita, pendapatan kita, pendapatan keluarga lah contoh. Kalau yang belum berkeluarga, pendapatan sendiri kan, peribadi. So maknanya contoh kata pendapatan keluarga 3,000 ataupun contoh 5,000, kita hidup ikut kemampuan. Maknanya kita hidup ikut 5,000 tu juga, kita belanja 5,000. Contoh maknanya kita dapat 5,000, kita belanja habis 5,000. Itu hidup ikut kemampuan. Dan kita kebiasaannya, contoh saya lah, dulu-dulu pun saya biasa dengar kan, kita ni kena hidup ikut kemampuan. Kita kena ikut apa yang kita mampu macam tu. Tapi betul ke? Betul ke? So bila saya baca-baca buku-buku dan juga perkongsian daripada mentor-mentor kewangan kan, especially daripada buku ni, Misi Bebas Hutang. Misi Bebas Hutang daripada tulisan saya punya mentor lah. Saya punya mentor iaitu Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i. Kenapa saya kata mentor? Dia adalah individu yang pertama lah memperkenalkan saya berkenaan dengan konsep pengurusan kewangan ni secara holistik lah. Sebelum tu mungkin saya merancang tapi tak secara holistik. Maknanya saya tak
ilmu tu tidak tersusun lah. Bila saya baca blog beliau pada tahun 2012 lagi saya dah baca, 2012, 2013 dan 2014 saya baca, jadi saya nampak okey, sebenarnya kita kena hidup bawah kemampuan lah. So bawah kemampuan ni macam mana? Maknanya kalau contoh kita ada gaji 3,000, pendapatan 3,000, kita bukan habiskan 3,000 lah untuk perbelanjaan bulanan kita. Maknanya termasuk, contoh kata termasuk bulanan tu termasuklah loan rumah ke, loan kereta ke, makan minum, semuanya macam tu kan. So itu hidup ikut kemampuan kalau kita belanja semua. Tapi bila sebenarnya kita perlu hidup bawah kemampuan. So macam mana bawah kemampuan tu? Maknanya kita dah separatekan, asingkan awal-awal berapa portion yang kita kena simpan. Kena simpan sebelum kita berbelanja. Maknanya kita dapat contoh, kalau yang paling baik maknanya kita asingkan sebelum kita dapat gaji lah. Macam contoh saya, masa saya kerja dulu, sekarang saya full time buat bisnes lah. So saya buat bisnes dan juga saya mengajar orang menyimpan emas lah. So saya nampak emas ni membantu saya untuk lebih boleh hidup bawah kemampuan. Okay. So macam mana saya buat? Kalau masa saya kerja dulu saya buat gaji saya terus saya potong. Yang paling sesuainya yang saya buat adalah potong tabung haji terus lah. Mana contoh kata 30% daripada gaji. Contoh kata saya gaji 6,000, 2,000 saya terus potong masuk tabung haji. So saya tak nampak duit tu. Saya dapat hanya 4,000. Contoh saya gaji 6,000 kan. Contoh saya gaji 6,000, saya dapat 4,000 saja dalam akaun saya. So maknanya 4,000 itulah yang akan saya gunakan untuk belanja bulanan. Jadi itu kita kata hidup bawah kemampuan. Pada awal-awal kita dah tahu berapa yang kita nak belanja. Bukannya kita dapat gaji baru kita nak baru kita, maknanya kita semua sekali kita tengok baru kita nak buat bajet. Tak. Tapi kita buat bajet based on berapa yang kita nak belanja sahaja. Yang lain tu kita dah ketepikan lah daripada awal. So konsep-konsep tu semua saya memang belajar daripada buku ni lah, Misi Bebas Hutang ni. Sebab macam mana Cik Zul ni boleh bebas hutang sebab dia hidup bawah kemampuan. Walaupun masa awalnya so saya banyak terinspirasi daripada beliau lah. Masa awalnya dia boleh simpan hanya RM20 saja satu bulan. Maknanya gaji contoh kata gaji dia 2,000 masa tu. Dengan dia duduk KL, dia duduk Damansara masa tu. Dia duduk Damansara, gaji contoh kata 2,000, lebih kurang macam tu lah saya ingat. Dengan isteri dia tak bekerja, anak dia ramai. Masa tu mungkin 3-4 macam tu lah. Mungkin 3-4, sekarang anak dia 8. So dia hanya menyimpan RM20, tapi tak apa, dia kata maknanya dia dah hidup bawah kemampuan sebab dia boleh menyimpan RM20 dan RM20 itu macam contoh yang dia buat, macam saya buat jugalah. Dia memang buat dalam tabung haji. Sebab dia potong tabung haji sebab dia maknanya dia tak nampak lah. Bila dapat gaji yang dia nak guna, yang dia perlu guna sahaja. Bukan nak guna. Kalau kata nak kan, saya suka cakap pada diri saya lah, daripada saya, dan juga saya kira macam beritahu pada orang lain lah, sembang pada orang lain, beritahu kita ni kan, mungkin ada orang setuju, tak setuju kan. Kita ni kan pendapatan kita limited. Contoh kata 3,000, 4,000, 5,000. Tapi kita punya keinginan, kehendak kita tak unlimited kan. So semua kita nak lah. Contoh tengok, saya ni suka sangat kereta ni apa nama tu? Bukan, ya Allah, apa nama, yang kereta yang mahal lah maknanya kan. Saya lupa lah pula nama kereta tu, tapi minat, tapi tak ingat pula sekarang ni. Okey, so contoh saya suka kereta BMW lah contohnya kan. So tu saya suka kereta BMW, kata X1 lah contoh. So saya suka kereta tu, tapi sebabnya saya punya kehendak unlimited kan. Tapi dengan pendapatan saya sekarang, saya tak mampu dah lagi untuk nak pakai tu. Okey, so maknanya kehendak kita unlimited, tak berbanding dengan pendapatan kita limited. Jadi kita kena budgetkan lah. Cuma so sekarang memang saya buat bajet memang kental lah, memang bajet kental. Itu pun saya belajar daripada Cik Zul ni lah. So saya baca Cik Zul banyak sangat, dia menginspirasikan orang. So sekarang dia dah bebas hutang, dia dah bebas kewangan lah. Dia bebas kewangan sebab dia dah memberi kebaikan kepada ramai orang. Jadi saya pun nak mengikut cara dia lah, memberi kebaikan pada orang lain, sharing berkenaan dengan kepentingan kita menjaga kewangan kita menguruskan kewangan kita lah. Okay, so dengan harapnya macam tu, maknanya nanti Allah bagi kebaikan kepada saya jugalah, maknanya kebaikan di dunia dan akhirat. Maknanya dari segi pahala saya dapat bila orang macam tu dia kan, dia banyak sangat pahala saya rasa, sebabnya bila dia menulis dalam blog lah, masa awal-awal dia menulis dalam blog,
mamakzulkifli.com, dia berkongsi berkenaan perjalanan hidup dia daripada gaji yang kosong, yang maknanya yang kata kosong tak boleh menyimpan, sehingga dia boleh bebas hutang dan seterusnya bebas kewangan. So sangat menginspirasikan ramai orang. Jadi saya salah seorang lah yang terinspirasi dengan dia dan mengikuti dia lah, follow dia sampai sekarang. Sangat kira macam cara itu sangat bagus lah dia buat. So maknanya kita kena gunakan apa yang kita dah bajetkan. Apa yang bawah kemampuan lah, bawah kemampuan. Sebab kita memang, kalau saya contoh saya memang dimomokkan dulu, dimomokkan maknanya tanpa ilmu, kita kata kita kena hidup ikut kemampuan. Contoh hidup kemampuan yang ramai saya rasa orang buat macam tu adalah, dan termasuk saya juga adalah dulu masa saya kira macam orang kata jahil kewangan ni, saya ikut kemampuan berapa yang saya boleh pakai kereta, contoh kan. So kalau ikut loan tu, berapa yang saya paling layak. Sebab saya berbalik pada tadi, kita ada kehendak yang unlimited kan. Masa tu maknanya dengan gaji saya sikit saja, tapi saya boleh, saya rasa saya mampu bayar kereta sampai 900 satu bulan masa tu. Jadi saya beli kereta tu. Sebenarnya bila saya dah belajar ilmu kewangan ni, untuk kereta yang kita patut belilah, kita patut beli, tuan-tuan boleh tengok lah, pakar-pakar kewangan memang mengesyorkan macam tu lah, patut beli hanyalah 15% daripada pendapatan. Contoh kata pendapatan keluarga 3,000. So sebenarnya puan-puan patut beli yang loannya hanyalah 15% sahaja. Maknanya contoh gaji 3,000 hanyalah mampu, ataupun bukan mampulah, mampu mungkin lebih kan, patut pakai kereta yang loannya hanya RM450. So boleh bayarlah kereta apa kan. Memang sasar kereta national lah kan. Contoh yang saya beli yang lepas yang baru-baru ni, dalam 500, tepat itu pun saya buat loan, saya buat deposit lebih sikit, dan juga loan hanya 5 tahun tu pun dalam 500. Tapi kalau buat panjang maknanya Azia bolehlah 450 tu. So maknanya kena ikut keperluan lah, ikut keperluan dan juga ikut hidup di bawah kemampuan ni. Bila bila dicadangkan macam tu, maknanya nanti dia boleh lah, kira macam kita kata dari segi orang kata dari segi fundamentalnya, daripada basicnya, bila kita boleh arrangekan kita punya bajet-bajet tu, bila kita hanya ada 15% daripada kemampuan, daripada pendapatan sahaja untuk bayar loan kereta, so kita boleh afford nanti ada lebihan, maknanya kita memang boleh menyimpan dah. Kita boleh menyimpan, bukan lebihan ayat saya tadi, macam contoh saya kata tadi, ikut prinsip kewangan yang betul, kita kena menyimpan dulu baru kita berbelanja. Itu prinsip-prinsip dalam buku kewangan lah. Prinsip-prinsip dalam buku kewangan. Contoh, buku kewangan macam ni, Rich Dad Poor Dad. So dia memang cakap, maknanya kita kena belanja apa yang lebih, bukannya kita simpan apa yang lebih, tak. Mungkin kita daripada kecil-kecil, macam contoh saya kata, tapi saya tak salahkan mak saya lah, sebab dia pun tak ada ilmu kewangan kan. Masa tu mana ada dia boleh pergi kelas-kelas ke nak belajar pasal kewangan. Tapi Alhamdulillah, dengan dia tanpa ada ilmu kewangan pun, saya ada di sini. Dia effort untuk hantar saya belajar, maknanya sampai ke Menara Gading, dan adik-beradik saya. Tapi memang saya, walaupun saya mengata macam sedih kan, tak adalah. Dan maknanya dari segi sejarah hidup, saya anak yatim daripada saya umur 10 tahun. Saya umur 10 tahun, tapi Alhamdulillah mak saya ada dapatlah pencil lah daripada arwah ayah saya sedikit masa itulah. So dengan kehidupan tu, kalau tengok sekarang, orang kata orang susah kan, tapi kami tak pernah rasa susah lah. Kami tak pernah rasa susah. Dan saya percaya mak saya pun hidup bawah kemampuan. Sebab mungkin dia boleh lebih lagi, tapi dia hanya ajar kami yang basic sahaja. So tidaklah orang kata berbelanja melampau-lampau. Okey. So kita balik. So itu kereta hanya 15%. Dan untuk rumah, so macam mana kita nak boleh pastikan, antara tips-tips untuk pastikan kita boleh hidup bawah kemampuan adalah rumah yang untuk kita duduk, untuk kita duduk yang pertama lah. Yang kedua, ketiga, bila kita ada strategi, so boleh belajarlah strategi macam mana kita boleh dapat rumah percuma, contohnya kan. So ada strategi lah, kita boleh dapat rumah percuma, boleh dapat kereta percuma,
Tapi bila tanpa strategi, tanpa lagi kita boleh ada pendapatan lain yang boleh cover untuk rumah kita percuma, kereta kita percuma. So basicnya adalah kita kena beli rumah yang kita nak duduk hanya paling maksima 35% daripada gaji. Maksima 35% daripada gaji. Maksima. Walaupun mungkin kata bila kita tengok cek loan dengan banker apa semua mungkin kata layak lebih lagi. Tapi maksima yang dicadangkan oleh pakar-pakar kewangan untuk nak memastikan kewangan kita boleh berputar dengan baik, maknanya kita ada simpanan untuk jangka masa pendek, jangka masa panjang, semua 35%. Oh, tadi saya tertinggal satu parts. Untuk kereta tu, dari segi harga dari segi harga. Tadi saya kata dari segi loan bulanan hanya 15%. Tapi kalau dari segi harga, pakar-pakar kewangan mengesyorkan maknanya yang paling elok untuk kita pakai kereta adalah 1 tahun pendapatan. Maknanya, kalau contoh gaji kita 3,000, kita hanya layak beli kereta yang harganya berapa? 3,000 maknanya 36,000. So mungkin 36,000 kereta baru Azia yang manual lah kot. Kalau Azia yang saya tak pasti pula harga. Contoh kan paling-paling yang sekarang yang paling rasanya paling rendah harganya Azia lah kan. So Azia mungkin Azia yang manual ataupun kalau yang auto pun mungkin yang spek paling low lah macam tu, contoh macam tu. Tapi itu pakar kewangan cakap so tuan-puan boleh check. Saya hanya menyampaikan saja sebab saya suka berkongsi lah. Bila sedikit ilmu yang Allah bagi kepada saya, bila saya berkongsi, insya-Allah mungkin Allah akan bagi lagi kebaikan kepada saya dalam apa jua bentuk lah, saya tak kisah. Maknanya kita tak mengharapkan apa-apa belasan yang lain, maknanya biar Allah aja yang bagi kan. So itu untuk kereta 36,000 lah kalau gaji 3,000. Dia 1 tahun rule of thumb dia rule of thumb adalah 1 tahun pendapatan yang sebaiknya kereta kita pakai. Kalau contoh gaji kita 5,000, bolehlah harga kereta berapa? 62,000. Tak boleh lagi lah pakai kereta Honda, pakai kereta, dah sebut Honda pula. Pakai kereta H kan. Sebabnya tak ada rasanya kan. Yang paling low spec pun, yang paling low punya, yang paling adik-adik, paling adik pun saya rasa dalam 80,000 kan. Saya boleh pakai lagi lah. Tapi saya dah tersilap beli dulu. Tapi Alhamdulillah dengan sedikit ilmu-ilmu, jadi saya boleh juga cover dan saya boleh menyimpan, Alhamdulillah. Tapi maknanya tuan-puan boleh belajarlah daripada kesilapan saya. Saya beli dulu kereta yang sebenarnya tak fit untuk saya. Sebab dia punya rule of thumb adalah yang paling baik untuk kita boleh manage duit kita yang lagi bagus untuk kita ada simpanan. Dia simpanan ni kan banyak matlamat dia kan. So contoh matlamat banyaklah matlamatnya. Saya tunjuk salah satu lah contoh matlamat. Dia tajuk kat sini matlamat simpanan emas, tapi sebenarnya ini adalah matlamat untuk matlamat kita, kewangan kita lah. Matlamat kewangan. Kita nak buat apa simpan duit? Kalau orang kata tak payahlah simpan duit banyak-banyak pun kan boleh bawa kubur. Tapi kita kena ada jugalah, maknanya dari segi nikmat dunia ni, saya tak ingatlah hadis ke apa kan, tapi nikmat dunia yang kita patut rasa adalah satu, kenderaan yang bagus, dan dua adalah rumah yang selesa lah bagi saya. Walaupun kalau contohlah Tuan Robert Kiyosaki ni dalam buku dia Rich Dad, dan juga satu lagi buku saya lupa satu lagi buku tu, dia menyebutkan rumah yang kita duduk adalah liability lah. Tapi bagi saya kita perlu selesa lah untuk duduk. Macam contoh kata kita tak selesa duduk rumah yang apartment kan. Macam contoh saya lagi selesa duduk rumah landed. Saya tak suka duduk apartment. Tapi mungkin ada orang yang selesa lah. Ada orang kaya yang selesa duduk di rumah kira macam kondo, sebab dari segi security dia kata macam tu. So depends pada orang masing-masing maknanya. Mana yang kita rasa selesa lah. Tapi maknanya dalam perjalanan hidup kita ni, kita bolehlah upgrade lah. Kan, contoh kata daripada gaji yang contoh kata gaji 3,000, so kita hanya patut beli rumah yang 35% daripada pendapatan. Maknanya berapa? Berapa sajalah dia punya loan tu. So ini saya kata tadi matlamat kewangan kita. So kita kena fikirkanlah secara holistik lah, maknanya secara holistik apa matlamat kewangan kita. Sebab ada banyak orang yang adalah best quote ni tak best lah, tapi saya kena cerita lah kan, kena cerita. Maknanya ramai orang yang hidup sekadar hidup. Siapa hari tu ulama lah, kalau hidup sekadar hidup, dia cakap binatang tu hidup sekadar hidup, tapi kita hidup sekadar hidup tak boleh lah kita. Maknanya kita kena fikirlah apa kita punya
matlamat hidup kita. Kalau kita contoh orang Islam, matlamat hidup kita adalah kita nak mati nanti berjumpa Allah. Jadi maknanya kita kena buatlah kebaikan dalam hidup kita. Contoh saya ni pun, saya paksa diri saya, contoh setiap hari saya nak berkongsilah sedikit ilmu. Mungkin nampak macam klise lah kan, cerita pasal benda macam ni, tapi saya percaya ramai lagi orang tak tahu kat luar sana. Kenapa saya kata ramai lagi orang tak tahu benda ni? Kenapa saya kata macam tu? Sebabnya dia dah proven lah sebenarnya kenapa saya kata tak tahu tu. Ramai orang tak tahu, dan mungkin juga ramai orang yang tak boleh nak apply lah. Mungkin ada sedikit pengetahuan tapi dia tak boleh apply dalam hidup lah. So sebabnya 75% ini dapatan daripada laporan Bank Negara lah. 75% daripada rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun RM1,000. Okay. So maknanya tak ada simpanan walaupun RM1,000. Kalau kita boleh hidup bawah kemampuan, contoh at least kata boleh simpan RM50 satu bulan. So along the way kan, contoh kita dah kerja 3 tahun, RM50 satu bulan, satu tahun dah dapat berapa? RM50, maknanya 12 bulan dah 600 contoh. 600 kalau 3 tahun dapat 1,800, tu baru 3 tahun. Tu kalau kata contoh RM50 lah. Tapi satu lagi tips daripada buku ni jugalah. Daripada buku ni, macam contoh tadi yang tak dapat RM1,000 mendapat RM1,000 simpanan tu, tips daripada buku ni juga adalah kita jangan naikkan lifestyle hidup kita bila kita naik gaji. Contohnya macam mana? Contohnya kalau contoh gaji RM3,000, kita hanya layak pakai kereta yang loannya hanya RM450. So bila contoh tahun depan kita naik gaji contoh 200. So gaji kita 3,200. Lebihan 200 tu kita perlu simpan. Tambahkan simpanan lah. Macam contoh tadi, kita effort tadi kan, tahun pertama, tahun yang bila kita gaji RM3,000 tu, kita boleh simpan RM50. Tapi sepatutnya, bila kita naik gaji RM200, contohlah 200. Kalau contoh orang yang ada kredit SP, dia tolak kata contoh berapa, RM50 ke 100. Tak tolak sampai 100 kan, RM50 lah. Saya tak ada kredit SP, saya ingat. So contohlah dia tolak RM50. So kita tinggal hanya dapat baki bersih RM150. So sepatutnya, kenaikan gaji kita tahun depan, kita jangan tukar lifestyle tapi kita tambahkan simpanan, meningkatkan simpanan kita daripada RM50 kepada 200 lah. Sebabnya 50 campur RM150 kan. So kita dah boleh simpan 200 satu bulan. So yang pertama, tahun pertama kita kerja, kita dah boleh simpan 600 tadi kan. Tu 200 satu bulan, 6 bulan. So kita dapat dah berapa ribu kita boleh dapat. So akan meningkatlah pendapatan kita. So tips tu macam orang cakap macam dengar macam best lah kan, tapi mungkin ramai orang tak boleh buat. Tapi sebenarnya itu yang perlu kita buat lah, untuk kita nak pastikan yang kita kata hidup bawah kemampuan ni. Sebab ramai orang, contoh sebab itulah yang keluar laporan macam ni kan. Sebab ramai orang bila dia naik gaji, dia pun naikkan lifestyle. Contohnya contohlah biasalah dengar-dengar kan, bila kita naik gaji, terus kita rasa macam, mungkin saya kata tadi, kita effort Azia kan, bila naik gaji contoh 2 tahun dapat naik 400, mulalah rasa macam kereta ni dah sempit, kereta ni dah lama, kereta ni dah meragam, macam tu. Sebabnya kita rasa kita ada duit dan kita mampu. Sebenarnya sebabnya kita apa? Sebabnya saya percaya yang tak ada duit RM1,000 ni sebenarnya pendapatan dia mungkin ada banyak, tapi sebabnya saya jumpa ramai orang yang pendapatan tinggi. Contoh gaji dia RM6,000, RM7,000 satu bulan. Dia saja, tak masuk lagi husband. Maknanya saya tak tahu husband dia gaji berapa. Contohlah saya cerita-cerita kan. So cerita-cerita jadinya kita tahulah memang basic gaji dia dalam RM6,000, RM7,000. So tapi dia tak boleh menyimpan. Dia hanya ada yang bila saya cerita-cerita, dia hanya ada contoh tu kata RM2,000 ataupun RM3,000 saja simpanan. So tak ada at least yang kita kata dana kecemasan hingga 3 bulan pendapatan. So sebabnya apa? Sebabnya kita tak secara bertulis. So ini ada diajarkan dalam Rich Dad Poor Dad ni. Dalam buku Rich Dad Poor Dad ni diajarkan untuk kita menuliskanlah matlamat-matlamat kita, menuliskan menglistkan, menyenaraikan perbelanjaan bulanan dan juga apa aset kita ada. Maknanya berapa yang pendapatan kita, berapa kita punya perbelanjaan. Nak tengok sama ada dan kita ni nilai kekayaan kita berapa. Okay. So contoh ini matlamat kewangan ni. Contoh bila kita ada matlamat kewangan ni, kita akan lebih fokus lah sebenarnya. Contoh kata kita nak ada, contoh yang belum kahwin kan, baru kerja kan, belum kahwin, nak ada duit untuk nak langsung ke perkahwinan berapa contohnya. Dalam masa 3 tahun aku nak RM10,000 contoh. So dia akan, bila ada matlamat kewangan macam ni, dia akan lebih fokus lah untuk menyimpan. Sebab dia kata dia perlu simpan.
Dia perlu simpan. Contoh kata 10,000 dia kena simpan dalam masa 3 tahun. So at least dia kena simpan 3,000 1 tahun. Contoh macam tu. Bila kita ada matlamat, kita lagi fokus apa yang kita nak lah. So mungkin kita nak lebih apa orang kata boleh dapat impian yang lebih tinggi, mungkin bolehlah pergi ke contoh kata kelas-kelas yang macam contoh buat dream board ke, buat vision board ke apa kan. So itu lagi lebih lah. Ini yang basic lah, maknanya contoh kata untuk perkahwinan yang basic saja. So kata contoh kita nak beli rumah, so kita kena ada menyimpan. Sebab itulah pentingnya hidup bawah kemampuan. Tapi itulah sebab ramai orang yang tak boleh hidup bawah kemampuan, sebab dia hanya memikirkan kehidupan sekarang sahaja. Kehidupan terkini, tanpa memikirkan apa aku nak dalam masa 5 tahun, masa 10 tahun, aku nak ada apa, aku nak buat apa contohnya. So saya ada sedikit ilmu kat situlah yang Allah bagi kat saya. Jadi saya nampak contoh kata masa sekarang saya dah bercita-cita, berimpian untuk saya berhenti kerja, sebab saya mementionkan diri saya ambil pencen pilihan. Saya pejabat awam sebelum ni. Saya mementionkan diri saya pada umur 43 tahun lah. Pada umur 43 tahun. Tapi maknanya sebab saya ada matlamat, saya nak buat apa. Jadi dengan matlamat tu jadinya saya mengurangkan komitmen saya untuk nak pastikan saya boleh hidup walaupun tanpa ada pendapatan daripada kerja hakiki macam itulah. So itu apa orang kata the power of matlamat lah. The power of matlamat. Bila kita ada matlamat, kita akan by hook or by crook kita nak capai benda tu lah. So tapi macam kita jangan selesa sangat lah dengan hidup kita sekarang lah. So kita kena hidup bawah kemampuan. Hidup bawah kemampuan memang tak best lah. So tengok orang lain yang contoh gaji sama dengan kita tengok, wah contoh kalau perempuan suka tengok kan pakai coach, tapi tak apalah. Sekarang aku tak perlu lagi. Nanti kan bila contoh bila aku mampu dan benda tu dah macam kita layak, okay, so kita boleh beli juga contoh kan. Tapi kalau saya tak apalah, tak pakai coach pun tak apalah, saya tak minat pun. Contohnya kita tengok contoh perempuan lah saya bagi kan, saya tak minat pun, tak apalah, beg saya harga bawah 100 pun tak ada masalah, asalkan boleh berfungsi. Contoh macam tu kan. Nak cerita yang cakap pasal beg tadi kan, Cik Zul ni jam dia hanyalah jenama QQ yang harga bawah 100 kot saya ingat, tapi dia dah jutawan sekarang ni. So maknanya kita yang tentukan apa yang kita nak lah. Kita yang tentukan apa yang kita nak. So tak semestinya kita bila contoh bila contoh kita orang kaya pun kita tak perlulah nak menunjukkan kekayaan kita tu kan. Kita sendiri yang tahu level kekayaan kita. Sebab ini tagline buku ni. Tak nampak sangat kan tagline buku ni. Saya suka tagline buku ni. Tak nampak lah, biasa baca je lah. So tagline buku ni, biarlah tidak nampak bergaya asalkan poket kita kaya. Mungkin poket saya tak kaya lagi lah, tapi saya cuba applykan masa yang saya beli kereta kedua. Saya beli kereta kedua yang di bawah kemampuan lah sebenarnya. Dia bawah kemampuan sampai ada orang cakap, oh ingatkan you beli kereta baru, nak tukar, nak upgrade daripada kereta lama. Tapi saya beli kereta hanya kereta Azia je lah. Okay, so the power of kita ada mentor lah. Kita ada mentor. Bila kita ada mentor, kita tahu apa yang kita perlu buat lah, insya-Allah kan. Sebabnya kita perlu rancang hidup kita. Kan dalam surah Ar-Ra'd kan ada cakap kan, so Allah takkan mengubah nasib satu kaum sehinggalah kaum tersebut mengubah nasibnya sendiri. So kita kena rancang. Tapi bila kita rancang kan, sebagai orang Islam, bila kita rancang, macam contoh kita ada matlamat ni, kita cubalah buat. Contoh nak buat peniaga, untuk nak kahwin, nak ada aset rumah, untuk tabung pernikahan anak kita, sediakan dana kecemasan, umrah dan haji, dana persaraan. Bila kita cuba dah merancang, tapi perancangan Allah lain pula, tak apalah, kita dah rancang. Bila Allah bagi kita yang lain, maknanya itu adalah perancangan yang lebih baik lah. Sebab kita tahu, sebagai orang Islam, kita tahulah kan perancangan Allah adalah yang terbaik. Okey, bagi saya macam tu lah. Bagi saya macam tu. Okey, so untuk contoh ada matlamat kewangan ni, saya sebab saya nampak dengan saya jumpanya simpanan emas. Saya jumpa simpanan emas, saya lebih. Sebab tu saya kira macam boleh berani mementionkan diri saya, sebab saya percaya dengan adanya maknanya saya dah boleh
memendekkan saya punya, contoh kata loan rumah saya untuk mengurangkan komitmen saya melalui simpanan emas macam ni lah. Simpanan emas macam ni. Sebab saya tahu dengan ada benda simpanan emas ni, saya punya kewangan lebih terjamin lah dari segi inflasinya, dari segi kenaikan apa kata penurunan penurunan apa, ya Allah subhanahu, betul tak keluar apa perkataan tu, sorry, penurunan mata wang kan, penurunan kuasa beli mata wang semua. So bila saya tahu dengan ilmu ni lah, so saya belajar daripada yang Cik Zul tadi lah, blog Cik Zul tadi. So saya tahu dengan ada simpanan emas macam ni, saya punya simpanan lebih terjamin. Dan juga dia satu lagi yang lagi penting sebenarnya, dia adalah kalis emosi. Maknanya bila saya simpan dalam bentuk macam ni, saya boleh mengurangkan, saya boleh mempercepatkan saya punya hidup bawah kemampuan. Sebab bila saya simpan dalam ni, saya punya emosi tidak terarah kepada nak membeli untuk lifestyle. Sebab saya tak ingat duit saya kat mana. Saya ingat sebabnya dah masuk dalam ni, dah simpan dalam ni. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau orang cakap pasal inflasi ke apa semua, mungkin tak sampai dekat kita punya mindset kan. Sebab macam tak apalah inflasi, tak apalah, aku bukan ada duit banyak sangat, contoh kan. Tapi bila kita contoh, kita nak memastikan duit kita boleh disimpan dengan lebih bagus, dengan kalis emosi, maknanya kita tak ingat masa kita nak belanja yang barang bukan keperluan. Jadi kita tak ingat duit kita tu, sebab kita dah simpan dan kita jadi lupa dia punya figure. Berbanding kita simpan dalam bentuk wang. Dia simpan dalam bentuk wang, kita nampak figure dia, contoh RM10,000 dalam tabung haji kan. Tabung haji ataupun contoh kita ada dalam ESB RM10,000. So macam wah, duit aku banyak kan. Kalau orang yang tak kental dan tak kalis emosi lah, yang emosi dia sangat fragile dengan duit ni, contoh kata walaupun dia ada matlamat, tapi dia fragile dengan emosi. Dia macam, dia boleh justifikasikan pula. Sebab kita membeli sebenarnya dengan emosi. Kita nak tu, kita kata emosi kita nak beli benda tu. Mula-mula dia emosi dulu datang, lepas tu kita justify. Contoh sofa lah. Perempuan kan suka barang rumah kan. So contoh sofa. Tapi ada saya jumpa yang diceritakan memang live testimoni, ada orang lelaki suka beli sofa, ada orang lelaki suka sofa. So contohlah, tapi saya tak suka pun tukar sofa. Tak apalah, rumah sofa rumah saya boleh berfungsi, orang datang boleh duduk, tak ada masalah. Okay, so maknanya bila kita contoh, kita nampak sofa ni cantik kan, Chesterfield ke benda ke kan, selalu nampak kan dekat iklan kan. So contoh kita nampak sofa kita cantik, sofa kita kat rumah contohlah, kita nampak macam warna dia kusam macam kan. So mulalah otak kita teringat duit kita ada RM10,000 tadi dalam tabung haji ataupun ASP, dalam simpanan. Contoh kata-kata kita tak masuk dalam simpanan tu pun, kita masuk dalam simpanan biasa pun, contoh kita nampak RM10,000. So memanggil-manggil RM10,000 tu datang kat telinga, dia nampak sofa-sofa yang cantik, Chesterfield ke benda kan. So contoh harga tu baru RM5,000, aku ada RM10,000 kot, bolehlah beli. Sofa rumahan tu dah cantik dah, orang datang nanti nak duduk tak selesa, contoh kan. So kita menjustifikasikan benda yang hanyalah kehendak, bukannya keperluan. Satu yang tadi saya cerita, ada tertinggal satu tips. Satu tip, kita kena pastikan tahu membezakan antara keperluan versus kehendak. So kalau keperluan, maknanya sepatutnya keperluan tu dah masuk dalam bajet bulanan kita. Maknanya contoh kata bajet bulanan kita, contoh kata gaji RM3,000 tadi, kita dah simpan RM500, bajet kita hanyalah RM2,500. So dengan RM2,500 lah kita nak beli semua barang. Contoh bukan barang terdesak lah, bukan barang terdesak. Contoh vacuum lah rosak. Contoh vacuum kalau tak ada pun, saya rasa kita tak adalah, rosak hari ni, aku nak beli juga minggu depan. Sebabnya kita boleh je kan menyapu manual. Berbanding kalau rosak mesin basuh lah. Kalau rosak mesin basuh, of course lah kan. Tapi boleh juga delay lah sekarang. Sebab saya tak biasa Dobby, sorry, dia tak ingat belajar Dobby. So boleh delay jugalah. Boleh je beli bulan depan lah, 3 bulan lagi lah kan. Maknanya bila kita boleh delay macam tu, kita perlu squeezekan dalam, contoh tadi gaji RM2,500 tu kan, yang kita boleh belanja RM2,500 tu, kita perlu squeezekan dalam bajet RM2,500 tu lah, untuk nak pastikan contoh 3 bulan kita nak beli mesin basuh yang harga contoh kata RM1,000, contoh RM1,500. So kita kena bajetkan lah 3 bulan, maknanya RM500 satu bulan kita kena simpan. Itu cara terbaik lah, memang cara yang ikut orang kata pakar kewangan, untuk nak manage kewangan yang lebih baik lah.
Okey, so maknanya kita kena simpan 500 satu bulan sampai 3 bulan untuk nak beli mesin basuh. Berbanding dengan kita kurangkan simpanan kita sebab nak beli benda tu. Sebab itu bukanlah satu kecemasan. Contoh kata, kalau contoh anak masuk hospital, kita perlu bayar deposit untuk masuk hospital swasta contoh. Memang kecemasan. Kalau tunggu masuk hospital kerajaan lambat. So memang membahayakan nyawa dia. Contoh kita nak pakai juga nak bayar juga contoh kata 10,000. Tapi kita kena ambil lah dana kecemasan kita untuk nak bayar kat situ. Contoh kalau yang tak ada orang kata tak ada kad medical lah kan, contoh macam tu. Contoh. So maknanya kita kena kenal pasti antara dan keperluan dan juga kehendak. Sebab bila kita kenal pasti tu, barulah kita boleh hidup dengan lebih sejahtera lah. Maknanya kita tahu, okey, ini hanya kehendak, so aku tak boleh beli. Kalau nak beli juga, tunggulah. Nanti aku cukupkan dalam kalau saya ada satu tabung yang bukan satu tabung lah. Sebab saya lebih kurang macam saya ada satu cara saya guna sampul. So ada satu sampul yang lain-lain. So yang lain-lain contoh 3 bulan saya nak beli satu barang yang harga 300. So lain-lain saya tu ada 100 satu bulan. So saya tak boleh usik lah yang lain-lain saya tu untuk nak cukupkan RM300 tu. So kalau contoh tadi dengan saya menyimpan emas ni, saya boleh mempercepatkan saya punya dana kecemasan. Yang paling penting dana kecemasan lah. Daya pertama yang kita kena buat untuk ada dalam kita punya pengurusan kewangan adalah dana kecemasan. So saya selalu sebutlah dalam live saya, dana kecemasan yang pertama yang tuan-puan kena ada adalah 3 bulan pendapatan. So bila kita contoh gaji 3,000 ada 9,000, so kita dah mengeluarkan diri kita daripada statistik tadi. Statistik yang 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun 1,000. Tu alhamdulillah kan. So tuan-puan dah jadi 25% rakyat Malaysia yang rare. Rare lah kan. Sebab majoriti 75% tak ada simpanan walaupun 1,000. Tuan-puan dah ada 9,000, contoh gaji 3,000, so alhamdulillah sangat bagus. Tapi macam mana cara yang untuk mengekalkan 9,000 tu boleh kekal? Kalau contoh tuan-puan dah kerja lebih daripada 10 tahun, tak ada simpanan walaupun 3 bulan pendapatan, memang sangat, maknanya orang cakap ada kod saya tak ingat kod siapa, kalau kita buat benda yang sama, kita tak berjaya dan kita masih teruskan sampai bila-bila kita tak akan berjaya. So maknanya contoh kerja dah lebih 10 tahun, tak ada simpanan walaupun 3 bulan pendapatan, maknanya tuan-puan tak boleh menyimpan dengan duit. Sebabnya tuan-puan ni tangan yang panas dengan duit. Maknanya ada duit aja nak belanja. Nak belanja je teringat ada duit. Kan? So saya pun macam tu. Sebab tu saya cari ilmu yang proven boleh saya menyimpan. So bila saya simpan dalam bentuk macam ni, ini contoh kalau gaji 3,000, ini dah 1 bulan pendapatan ni. Sebab ini 10 gram, ini 1 dinar. 1 dinar ni 4.25 gram, yang ini 10 gram. 10 gram 2,600, yang ini 1,000 lebih lah, sudah 3,000. So gaji 3,000, ini dah 1 bulan pendapatan dah ni, dah simpan. Contohnya kalau tuan-puan dah ada 3 keping yang ni, 3 keping yang ni, maknanya tuan-puan dah ada 3 bulan pendapatan yang untuk sebagai dana kecemasan. Okay, contoh macam tu. So sebenarnya dia bolehlah ada cara mudah lah untuk nak menyimpan ni. Boleh saja Grab secara bayaran bulanan, contohnya bayaran 6 kali lah, 6 kali. Contoh kata yang ini 1,000 bayar 6 kali dalam berapa? Dalam dekat 200 lebih 6 kali. So yang ini 400 lebih macam tu lah. So boleh je Grab, maknanya kita forcekan diri kita. Macam contoh kata yang gaji 3,000 nak force simpan. Contoh kata nak force simpan 30%. So 30% 900 kan, banyak kan. So kalau contoh nak simpan 20% lah, 20% maknanya 600. So sangat sesuai lah. Nak beli dalam bentuk macam ni, maknanya force saving dalam bentuk emas macam ni. Force saving saja. Sebab bila dalam bentuk macam ni, dah ramai sangat orang berjaya. Sangat ramai orang berjaya. Sebabnya dia tak nampak dalam bentuk wang. So maknanya nanti tuan-puan, matlamat tuan-puan nak supaya hidup bawah kemampuan, nak ada simpanan untuk sebarang-sebarang matlamat macam ni, boleh berjaya dengan cepat dengan tuan-puan menyimpan melalui emas lah. So kita buatlah bila ilmu yang proven orang lain boleh buat dan berjaya,
kita patut ikutlah, sebab dia falsafah dalam hidup daripada mentor-mentor semualah, mentor-mentor macam apa tu, Zulkifli Syafi'i. Saya baca banyak buku kewangan dan juga dari segi self help lah maknanya kan, nak cara nak untuk develop diri. Maknanya hidup ni senang aja. Bila kita tengok orang tu berjaya buat, dan kita nak ikut berjaya macam dia, kita boleh follow dia dan kita ikut cara dia. Dia tak boleh nak meniru ni dan nak periksa je. Dan nak periksa kan, kalau kita meniru kena tangkap lah. Okay. So dalam hidup tak apa, kita tiru je, So saya sekarang setengah meniru cara hidup Cik Zulkifli Syafi'i tu, untuk saya dapat apa yang dia dapat. So saya berkongsi melalui sesi-sesi macam ni untuk ceritalah apa yang cara hidup yang contohnya saya dah belajar daripada beliau, daripada mentor-mentor lain. Contohnya saya belajar juga daripada mentor Tuan Azizi Ali, jutawan dari planet Jupiter. Sangat bagus baca buku ni lah. So tuan-puan boleh dapat buku ni dalam PC Mall. So boleh WhatsApp saya ataupun nanti boleh tengoklah dalam saya punya post-post pasal boleh dapatkan buku ni daripada PC Mall. Sebab kita kena ada ilmu lah, untuk kita boleh cekal hidup, untuk dapatkan kita hidup bawah kemampuan, untuk kita ada nak capai sebarang matlamat kewangan. Namanya matlamat kewangan sebenarnya matlamat hidup, sebab semua benda memerlukan duit. Kita memang kata apa orang kata, apa dia cakap saya lupa dia punya quote tu maknanya, tapi akhirnya adalah bila kita tak ada duit, kita boleh nak matilah, kita boleh rasa nak mati sebab tak ada duit. Kan? Sebab tu banyak kes yang masa pandemik hari tu kan, yang bunuh diri kan, sebab dia tak boleh nak meneruskan hidup dengan tak ada pendapatan. Ada seorang pilot kot saya baca tu, pilot kan yang bunuh diri sebab 3 bulan dia tak ada gaji, dia dah bunuh diri. So sangat struggle lah. So kita kena hidup bawah kemampuan ni. Contohnya untuk sebagai ada dana kecemasan tu, maknanya bila kita ada dana kecemasan, bila kita ada sebarang kecemasan, contoh kan kita diberhentikan kerja, so kita boleh meneruskan hidup lah. Kalau contoh kita ada 3 bulan pendapatan, at least kita masih boleh hidup seperti biasa 3 bulan lagi. Kalau kita ada 6 bulan, so kita boleh hidup lagi 9 bulan. Sebab tu penting dana kecemasan sampai yang layer ketiga sehingga 1 tahun pendapatan dah. So 1 tahun pendapatan, maknanya kita boleh hidup dengan selesa 1 tahun sehingga 1 tahun, dan saya percayalah, maknanya bila kita dah tertekan tu, kita akan carilah cara untuk kita ada pendapatan yang kalau kata sampingan ataupun nak dapatkan pendapatan yang baharu. Okay, so boleh clear lah rasanya kan. Perkongsian saya berkenaan dengan keperluan untuk kita hidup bawah kemampuan sebenarnya. Bukannya seperti yang kita tahu sebelum-sebelum ni, yang kita dengar-dengar sebelum ni, kau kena hidup ikut kemampuan lah, tak boleh lah lebih kemampuan. Sebenarnya lebih kemampuan tu lagi teruk lah. Maknanya lagi tak boleh. Hidup ikut kemampuan pun sebenarnya kita dah jadi orang yang tak bagus. Apatah lagi kalau kita hidup melebihi kemampuan, maknanya kita berhutang setiap hari, setiap bulan kita berhutang. Tak boleh lah. Maknanya berhutang tu akan menambah bila masa nak bayar, sebab kita memang pendapatan kita tak cukup untuk bayar tu. Memang kita tahu kita hanya gali lubang. Contoh orang kata gali lubang tutup lubang pun, maknanya kita akan menambah gunung-gunung barulah hutang kita. Okay. So kalau ada kemanfaat daripada perkongsian ni, boleh dikongsikan agar orang lain pun dapat matlamat lah, dapat manfaatnya daripada perkongsian saya ni. So kalau tuan-puan nak mula menyimpan melalui emas, untuk pastikan sebarang matlamat kewangan tuan-puan dapat dicapai dengan lebih cepat dan lebih mudah kan. Sebab dia kalau emosi, boleh saja WhatsApp saya untuk bertanyalah sebarang pertanyaan je berkenaan emas ni, berkenaan emas, akaun emas ataupun apa-apa je berkenaan emas. InsyaAllah saya boleh jawab lah. Okay? InsyaAllah saya boleh jawab, dan kalau apa yang saya tak boleh jawab, nanti saya cuba refer dengan pakar-pakar emas, nanti saya jawab kembali dekat tuan-puan. Okay, so kita jumpa lagi dalam sesi-sesi lain. Semoga ada manfaatnya daripada perkongsian saya, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.